Okey semua. Um, Okey, objektif kita pada hari ini ialah nanti di akhir kelas ataupun di akhir pembelajaran, kamu dapat menyediakan satu susunan papan cerita yang mana kamu boleh menerangkan atau present secara berkumpulan. Saya harapkan semua dah bersedia dengan papan cerita masing-masing. Seperti saya cakap tadi, sebelum kelas tadi, hanya satu device sahaja yang present. Device lain kena guna earphone supaya suara kamu tidak double. Okey, sebelum tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan kita ulang balik, refresh balik apa yang telah diterangkan berkenaan dengan papan cerita ataupun storyboard. Maksud papan cerita ni seperti yang dimaklumkan, okey, dia perlu disediakan sebelum proses penggambaran. Okey, dia merupakan satu himpunan lakaran rupa bentuk. Tak kisah rupa bentuk yang macam mana, tetapi dilakar secara berkomputer ataupun secara grafik oleh kamu. Okey, yang memaparkan paparan skrin-skrin mengikut keutamaan, apa yang penting dahulu, didahulukan, apa yang kemudian tu kita kemudiankan untuk digunakan dalam proses rakaman ataupun aplikasi multimedia. Ini bermaksud bukan papan cerita ni bukan sahaja digunakan untuk penggambaran ataupun rakaman video, tapi juga digunakan untuk multimedia yang lain. Contohnya kamu nak buat presentation pendidikan, PowerPoint, video pendidikan, video. Semua tu menggunakan teknik, semua tu memerlukan persediaan storyboard supaya kamu mengaplikasikan teknik konsep reka letak. Ni reka letak ni seperti yang saya katakan tadi, apa yang penting, okey, apa yang perlu dipersembahkan terlebih dahulu, kamu dahulukan, dan apa yang step yang kemudian, perkara-perkara yang kemudian kamu kemudiankan. Itu adalah konsep reka letak. Last kali akan terjadilah satu lakaran imajinasi. Maknanya dia belum jadi lakaran video lagi, dia belum jadi video ataupun belum jadi konsep multimedia, tapi dia merupakan lakaran bayangan. Yang mana lakaran bayangan ni hendak kamu paparkan, nak kamu terangkan dan nak kamu present dalam persembahan multimedia. Kalau tugasan kita ialah video resume. Seterusnya, okey, kita tengok kepada tujuan papan cerita. Dia memberi gambaran kasar dan panduan utama kepada kamu dalam proses pengarahan dan penceritaan. Yang mana dekat sini, papan cerita ni, dia ada satu gambaran yang mengaitkan antara satu skrin dengan skrin seterusnya supaya kamu nampak apakah perkara-perkara yang perlu dimasukkan, apakah perkara-perkara yang penting dan apakah idea-idea yang bersangkutan dengan skrin-skrin awal hinggalah ke akhir skrin. Okey, yang mana gambaran dalam skrin ni berfungsi di dalam setiap pembikinan video supaya kita boleh rancang daripada awal hingga akhir, kita dah nampak prosesnya berlaku. Dan kita akan lihat kepada kalau ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya dimasukkan dalam kamu punya video, tidak sesuai, kita boleh tolak dan kita boleh penambahbaikan sebelum proses penggambaran. Itu tujuan papan cerita dibangunkan. Okey, seterusnya kepentingan. Sebelum ni saya dah terangkan apakah itu objektif dan kenapa kita buat papan cerita. Hari ni kita tengok apakah kepentingan. Kepentingan papan cerita ni ataupun storyboard, dia merancang animasi dari satu gambar ke gambar yang lain. Rancangan animasi, rancangan animasi yang awal atau satu-satu pula saya bagi ni. Okey, kemudian yang ini yang penting. Bila kita buat storyboard, kamu dapat mengenal pasti. Kamu boleh masukkan, mungkin datang idea untuk meletakkan unsur-unsur
yang mendebarkan ataupun unsur-unsur yang menarik dalam persembahan multimedia kamu. Dipanggil faktor wow factor. Kat sini kita boleh tengok. Kalau kita mendalami apa yang kita buat, kita boleh dapatkan idea untuk wow factor kan kamu punya penggambaran, kamu punya sesi rakaman. Okey, kemudian seperti saya katakan tadi, okey, kita boleh membuat sebarang perubahan sekiranya sesuatu yang dirancang awal tu tidak sesuai. Sebab bila kita dah buat storyboard, kita dah boleh tengok part by part. Adakah part satu ni, adakah part dua ni bersesuaian dengan part yang pertama. Tu kita tengoklah di situ. Kemudian persembahan kita boleh, yang ini kita akan buat hari ini, iaitu kita akan mempersembahkan satu storyboard untuk dibentangkan sebelum proses penggambaran. Yang ini adalah berkaitan dengan penambahbaikan supaya sebelum proses penggambaran, kamu dah ada makluman awal, idea-idea daripada orang lain sebelum kita mulakan proses penggambaran. Itu adalah step yang mana kenapa kepentingan storyboard ini dibangunkan. Okey, dengan itu adalah 3 perkara yang secara dasarnya kena apakah kepentingan papan cerita. Okey, untuk seterusnya kita akan dengar pembentangan daripada 3 kumpulan, iaitu kumpulan yang ada di depan